Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. 44.5% wanita Malaysia memimpin dalam bidang profesional. Di media sosial, banyak yang tak sanggup bekerja di bawah wanita. Katanya wanita ini cerewet, marah tak bertempat, tak boleh memberikan idea yang kritis pada waktu yang singkat. Benar ke pandangan mereka ini? Rabu 23/12/2020, anda akan saksikan jawapan dari panel jemputan kami, CEO MBI Puan Hajah Norita Muhammad Siddiq dan Amin Idris. Lady Boss, cerewet atau prihatin? Kita jumpa nanti. Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 790. Antara paparan utama. Mudahnya jadi menteri di zaman PN. Sejarah hitam ciptaan menunjuk. Akibat rasuah, habuan seks daging tidak halal dibawa masuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa hari sebelum ini kita dihujani dengan beberapa berita panas yang kadangkala mempersoalkan di manakah mereka yang bertanggungjawab dalam menangani atau menyelesaikan sesuatu isu. Berita tular wanita warga negara Malaysia yang dilaporkan berkahwin dengan seorang pemain hoki India minggu lalu menjadi perbualan dan menerima kritikan hebat Persatuan Netizens Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, Islam menuntut umatnya untuk mengesahkan sesuatu maklumat yang diperoleh sebelum sebarang pandangan dan tanggapan dibuat. Tangkap layar rakaman video atau hantaran di media sosial adalah maklumat yang ada kemungkinan sahih atau tidak. Dalam hal ini, wanita berkenaan serta ahli keluarganya jauh lebih mengetahui situasi sebenar apa yang berlaku termasuk perkara terkait dengan status agamanya dan pasangannya. Jelasnya dalam satu kenyataan hari ini. Bekas Mufti Wilayah Persekutuan itu berkata tindakan mempolitikkan isu sensitiviti agama adalah perbuatan yang tidak matang, malah tidak menguntungkan agama. Kalau sekadar ini kenyataan yang boleh dikeluarkan oleh seorang menteri agama, mudahnya tugas seorang menteri di Malaysia. Sekadar mengeluarkan kenyataan yang kononnya wanita dan ahli keluarganya jauh lebih mengetahui situasi sebenar apa yang berlaku termasuk perkara berkaitan dengan status agamanya. Sebelum ini dilaporkan Ilina Najwa Sadiq, 27 tahun, berkahwin dengan Kapten Hoki India Manpreet Singh Pawar, 28 tahun, di kampung halaman Manpreet di Mitapur dekat Jalandhar, Punjab pada 16 Disember lalu. Difahamkan Ilina Najwa bekerja di sebuah universiti swasta di negara ini dengan bertugas mengawal perancangan, pengembangan perniagaan dan aktiviti pengambilan pelajar di pasaran Asia Selatan. Menerusi rakaman yang tular, Manpreet mengenakan sut perkahwinan Punjabi lengkap berserban manakala Ilina Najwa berpakaian pengantin Punjabi ketika mereka bertukar ikrar perkahwinan. Mengulas lanjut, Dr. Zulkifli menegaskan perkahwinan antara pasangan Muslim dengan bukan Muslim adalah tidak dibenarkan berdasarkan Seksyen 10 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003. Ujarnya, pasangan bukan Muslim perlu masuk Islam terlebih dahulu sebelum berkahwin dengan pasangannya yang Muslim. Bagi perkahwinan Muslim yang dibuat di luar negara, permohonan perkahwinan tersebut hendaklah dikemukakan kepada pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul Malaysia di negara tersebut. Perkahwinan ini juga hendaklah didaftarkan selepas pasangan pulang ke Malaysia. Adapun perkahwinan sila agama tidak dibenarkan dalam perundangan Malaysia, katanya. Beliau turut menyebutkan tentang perkara 160 Perlembagaan Persekutuan yang mentakrifkan seseorang yang berbangsa Melayu itu adalah beragama Islam. Bayangkan kalau peristiwa ini berlaku zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Rasanya bergegar bumi Malaysia dengan demonstrasi dan maki hamun pihak Walaun dan Macai yang kononnya Menteri Agama Dr. Mujahid gagal dan tidak menjalankan tugas dengan baik.
maka keluarlah gelaran mujahad dan sebagainya yang selesa di bibir mereka yang perasan ahli syurga. Apa tidaknya LGBT salah mujahid, murtad salah mujahid, kes pemandu mabuk juga salah mujahid. Tapi bila tiba bab perkahwinan gadis Islam dengan seseorang yang tidak diketahui status agama, malah diadakan mengikut cara agama lain pada zaman PN. Kenyataan yang dikeluarkan menterinya, ahli keluarganya jauh lebih tahu. Jom channel ingin bertanya di mana perginya Wala Onda Macai bila terkena batang hidung sendiri? Apakah teguran ini dianggap sebagai mempolitikkan agama? Ini soal akidah. Di mana pemimpin yang selama ini kononnya menjunjung Islam memimpin? Jolok anak tekak muntah sendiri. Memang bagai mimpi indah bila tiba-tiba nama dipanggil untuk menjadi Perdana Menteri sehingga membuatkan diri terus bersujud syukur dan kononnya satu ujian apabila dilantik menjadi Perdana Menteri di zaman COVID-19 melanda negara. Namun segalanya telah tertulis. Apa yang perlu dihadapi kini adalah sejarah hitam demokrasi negara yang telah memaparkan nama beliau sebagai punca sebenar kerosakan politik di bumi Malaysia. Demi kerana cintakan kuasa pribadi, beliau sanggup lakukan apa sahaja, termasuk bersekongkol dengan musuh sendiri demi kuasa dan pangkat. Belum lagi berbicara tentang pengkhianatan yang dilakukan terhadap mandat rakyat dalam PRU 14. Perlu diingat, wahai rakyat Malaysia, ketidaktentuan politik hari ini menghujahkan pelbagai maksud antaranya kerosakan ekonomi negara. Gagal memberi tumpuan kepada rakyat kerana setiap malam tangan diletak di kepala, memikirkan tentang nasib keesokan harinya, sibuk membuat percaturan kuasa dan yang paling sedih apabila belanja yang banyak diperlukan untuk menjaga hati dan sokongan makhluk tertentu sebagai ghanimah sokongan agar tidak berpaling tadah. Kini Muhyiddin tidak keruan dalam mencari jalan keluar apabila makhluk-makhluk halus yang ditolongnya sebelum ini seolah-olah sentiasa berbisik mencari salah untuk memerangkapnya. Itulah hasil usaha pengkhianatan yang dilakukan oleh beliau terhadap PH hujung Februari yang lalu bersama konco-konco tidak bermaruah Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Zuraida Kamarudin dan beberapa ekor katak politik yang memulakan tindakan yang digelar langkah Sheraton berlaku sehingga terbentuklah kerajaan tebuk atap. Wahai rakyat Malaysia yang kami hormati, simpan sejarah hitam ini untuk diceritakan kepada generasi anak cucu akan datang. Sekiranya ditanya berkenaan apa yang berlaku hari ini, jawablah dengan tenang dan lidah yang fasih bahawa pemula segala kerosakan dalam sosio kepimpinan dan penjahanam kedaulatan demokrasi negara ini datangnya daripada penjanjian khianat mereka. Katakan kepada generasi akan datang bahawa sistem demokrasi dibunuh dengan kejam oleh mereka. Beritahu anak cucu kita bahawa di zaman inilah apa yang haram boleh menjadi halal demi kuasa dan pangkat. Beritahu juga mereka bahawa di zaman inilah Kabinet XXXL yang memakan duit rakyat jelata berlaku tanpa rasa segan silu. Beritahu juga kepada mereka bahawa ketika inilah Islam dan Melayu ditunggang dan dipergunakan semahunya demi berada di puncak kuasa. Jangan lupa untuk memaklumkan kepada mereka bahawa ketika inilah ramai pemimpin yang terlepas daripada kes korupsi dengan sekelip mata. Begitulah kejamnya manusia yang berkepentingan demi mendapatkan kuasa dan pastinya akan terkubur suatu sistem atau budaya yang baik dalam negara seperti demokrasi yang diamalkan sejak sekian lama. Cukupkah seorang Perdana Menteri yang kononnya membaca doa dan bertakbir hari raya demi membeli hati rakyat, sedangkan hatinya penuh dengan ketamakan, pengkhianatan dan menggunakan duit rakyat untuk membeli sokongan? Muhyiddin anak Kiai Yassin harus bertanggungjawab dengan sejarah buruk yang beliau derakan perjanjian khianat mereka ciptakan. Muktamad. Nampaknya rasuah dan korupsi semakin menjadi-jadi dan seolah-olah dilahirkan semula sejak kerajaan tebuk atap mentadbir negara. Apa tidaknya kelibat seorang figura politik yang sebelum ini kononnya berjuang menghapuskan kleptokrasi dan rasuah kini menjadi ketua antara mereka. Nanah dan Kudis ini telah kembali berbisa menjadi pekong yang membusuk dan akhirnya akan membunuh. Bagaimana hendak mengawal rasuah kalau pada asasnya pun para menteri diberikan jawatan melalui scheme of things. Semalam dan hari ini kecoh di media sosial tentang daging import yang tidak halal.
Peguam Syahrizan Johan berkata kerajaan harus memandang serius laporan bahawa Malaysia mengimport daging yang tidak halal ke negara ini dengan dilabelkan sebagai halal. Pihak berkuasa termasuklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, harus segera menjalankan siasatan yang menyeluruh ke atas perkara yang didedahkan oleh laporan-laporan tersebut. Perkara ini sekiranya benar, sekali lagi menunjukkan bahawa rasuah dan korupsi adalah barah dalam masyarakat. Ia bukan sahaja merugikan negara dari segi wang ringgit tetapi boleh menghakis keyakinan umum terhadap integriti daging-daging halal yang dibawa masuk ke dalam negara ini. Di samping menimbulkan keraguan terhadap keselamatan makanan di Malaysia, kata setiausaha politik kepada veteran DAP Lim Kit Siang itu. Kenyataan media itu dikeluarkan Syahrizan merujuk kepada laporan-laporan New Straits Times pada 21 dan 22 Disember 2020 berkenaan dengan sebuah kartel yang mengimport daging ke Malaysia. Menurut laporan, kartel itu bersebahat dengan beberapa pegawai dalam agensi-agensi kerajaan untuk membawa daging-daging ke dalam negara, kononnya sebagai daging yang berstatus halal. Antara daging-daging yang dibawa masuk adalah daging kangaroo dan kuda yang dijual sebagai daging yang berstatus halal. Laporan-laporan tersebut juga mendakwa bahawa pegawai-pegawai yang terlibat telah menerima pelbagai jenis habuan termasuk wang dan seks bagi membolehkan kartel tersebut beroperasi mengimport daging-daging berkenaan. Laporan-laporan ini telah menimbulkan kegusaran dan kebimbangan di kalangan umat di Malaysia. Status halal daging-daging yang berada di pasaran Malaysia mendapat kepercayaan yang tinggi di kalangan rakyat, khususnya yang beragama Islam. Di samping itu, laporan-laporan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai keselamatan makanan iaitu food safety di Malaysia yang bukan sahaja melibatkan mereka yang beragama Islam tetapi juga rakyat Malaysia secara amnya. Dilaporkan bahawa daging-daging yang dibawa masuk adalah haiwan yang berpenyakit atau daging yang berkualiti rendah. Ia sudah tentu akan memberi kesan kepada keyakinan orang ramai terhadap status halal daging-daging tersebut dan juga dari aspek keselamatan makanan, termasuk cara daging-daging ini dikendalikan dan disimpan, katanya. Sekali lagi, persoalan diajukan kepada pihak berwajib di mana peranan anda dalam memastikan status halal sesuatu produk yang ingin dibawa masuk ke Malaysia. Jangan hanya tahu mendabik dada dan berbangga kononnya Malaysia adalah antara negara hub halal terhebat di dunia sedangkan rakyatnya tertipu dengan status halal yang dibawa masuk. Pihak berwajib termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, perlu bertegas dan segera melakukan siasatan agar rakyat tidak meragui integriti yang dipegang selama ini. Kalau betul semua ini berlaku kerana rasuah dan penyalahgunaan kuasa pihak-pihak tertentu, ia amat memalukan Malaysia, negara Melayu Islam yang rasuahnya bermaharajalela. Rakyat percayakan anda untuk menjaga maslahah dan keperluan mereka, tetapi kalian mengkhianati kepercayaan rakyat dengan mengamalkan rasuah dan mempermainkan isu halal haram demi kepuasan anda. Wahai para pemimpin dan mereka yang bertanggungjawab, ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.